اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Faridah, muka surat 66, baris yang kelima daripada bawah. Surat 66, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan memaki dan melihat aurah dan dengar mengumpat dan mengurang sukatan dan timbangan. Ini sambungan daripada maksiyah, daripada anggota zahir yang wajib atas kita memelihara. Maksiyah daripada anggota zahir yang wajib kita memelihara. Anggota zahir ni mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Yang terdahulunya pelihara daripada makan riba, minum perkara memabukkan, makan harta anak yatim dengan tidak sebenar, makan perkara yang haram, itu maksiat zahir, maksiat perut. Kemudian mengumpat, pelaga orang, dusta, dan memaki. Ini di antara maksiat lidah. Yang mana memaki ini, kalau dalam kitab Hidayatus Salikin, maksiat lidah yang ke-6, iaitu memaki. Dalam kitab Hidayatus Salikin didatangkan didatangkan 8 maksiat lidah yang wajib kita memelihara. Didatangkan 8 maksiat lidah yang wajib kita memelihara. Jadi maksiat lidah yang ke-6 dalam kitab Hidayatus Salikin adalah melaknat dan juga memaki. Melaknat dan juga memaki. Melaknat ni menyumpah. Laknat tu sumpah. Sumpah serana. Ada. Dipanggil sumpah serana. Tu melaknat, sumpah serana. Memaki ni memaki dengan kata-kata yang keji. Memaki dengan kata-kata yang keji. Kita fahamlah memaki ni. Yang mana memaki dan juga melaknat itu haram ijma' ulama'.
Memaki, melaknat itu haram, ijma' ulama' atunya. Itu di antara maksiyah lidah yang wajib kita memelihara. Memaki, melaknat ni lebih besar daripada mengumpat. Memaki, melaknat lebih besar daripada mengumpat. Mengumpat ni cakap biasa je, cerita keburukan orang. Bukan kita keburukan pula, keburukan yang sebenar. Itu mengumpat. Dia tak ada menggunakan perkataan yang kasar-kasar mengumpat ni. Bukan ni. Allah dia tu gemuk. Dia tu maknanya uduh. Itu percakapan biasa. Itu pun sudah haram, ijma' ulama'. Memaki, kemudian melaknat, itu lagi berat daripada memaki. Melaknat lebih berat daripada memaki. Jadi memaki lain, melaknat lain. Dan kita ada tersalikin, dia letak sekali lah di Musa 63 tu. Ini kita ada tersalikin, kitab yang kedua kita baca tu. Musa 63 ke 6, dia didatangkan 8 maksiat lidah. Engkau pelihara lidahmu itu daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk, dan daripada maki akan sesuatu daripada mereka yang makhluk. Maka sayugen jangan engkau laknatkan sesuatu yang dijadikan Allah dengan laknat yang ditentukan. Laknat yang ditentukan, laknat yang khas. Laknat yang khas. Laknat yang umum Quran pun sebut. Laknatullahi alal kafirin, melaknat oleh Allah atas orang kafir. Laknatullahi alal kazibin, melaknat oleh Allah atas orang yang dusta. Itu laknat secara umum, bukan laknat secara khas, secara tertentu atas seorang-seorang kafir. Bukan untuk laknat secara umum. Hak ni laknat yang ditentukan, yang dikhaskan. Hak ni dilarang pada syarak. Laknat umum hak tu dibenarkan pada syarak. Pada ni laknat maki akan makhluk ni, sama ada manusia makhluk ni atau binatang. Binatang pun tak boleh nak laknat. Menatang kucing ni tau. Dia nak marah. Memang kucing tu menatang dah. Kita menatangkan kucing pula dah. Kejut kucing. Menatang dah. Natang ayam ni. Celaka ayam ni. Tu. Kalau natang tu pelik lah ayam. Sebab dia natang dah. Binatang. Celaka ayam ni. Tu dilarang belaka tu. Bukan hanya dilarang melaknat akan manusia, dilarang melaknat, memaki akan makhluk Allah. Situ. Sama ada makhluk Allah tu manusia, atau binatang, atau batu, atau kayu, atau api, atau makanan, atau lainnya. Sama ada orang Islam atau orang kafir yang tertentu bersalahan dengan umum, maka itu tiada mengapa. Yang tertentu khas. Melaknat, memaki khas kepada seseorang. Umum, tu tak apa. Pada ni umum. Maknanya secara umum bukan secara khas. Walaupun kafir sekalipun, dilarang pada syarak. Melaknat dan juga memaki. Kita ni sebut memaki je lah. Ni sebut memaki. Memaki dan juga melaknat itu diharamkan. Kalau melaknat secara khas lah, secara tuju pada seseorang, walaupun orang kafir sekalipun. Walaupun orang kafir sekalipun. Tetapi terkadang orang kafir yang terlampau menzahirkan kejahatan, itu boleh pula. Dia menzahirkan kejahatan. Macam Abu Jahal, dia menzahirkan kejahatan. Abu Lahab, dia menzahirkan kejahatan. Itu dibenarkan. Hak kafir, hak berat-berat tu dibenarkan. Tapi sayugianya, seeloknya jangan juga. Gitu. Sekarang melaknat orang kafir cara umum tu, hak tu tak salah.
Itu tak salah. Syarak benar kan. Tapi aula jangan juga. Tapi syarak benar kan. Laknatullahi alal kafirin. Laknatullahi alal kazibin. Allah laknat orang kafir. Allah laknat orang dusta. Tapi bukan khas, umum. Khas ni laknat atas Abu Jahal. Laknat atas Abu Lahab. Cakap tak boleh. Tapi kalau melampau, tabat siada abi lahabin wa tab. Tu khas tu. Bukan Abu Lahab je. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dengar bining-bining dia sekali Ummu Jamil. Ummu Jamil tak bini dia tau. Bini Abu Lahab. Bukan Ummu Jamil. Ummu ibu Jamil tu comel. Ibu pada anaknya comel ke apa? Tu Quran sebut khas. Sebab apa? Sebab kafir yang melampau. Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi maksud kita pun sama. Tapi walaupun begitu, sayugianya jangan. Sayugianya jangan. Selepas daripada peperangan Badar. Ada sahabat yang memaki orang musyrikin yang mati dalam perang Badar. Nabi larang. Perang Badar kan ramai musyrikin mati kan. Jadi ada sahabat dia memaki hak mati tu. Tu Nabi larang. Badar ni. Walaupun dia tu mati kafir dalam peperangan lawan Nabi SAW. Memaki, melaknat di antara perkara yang diharamkan ijma' ulama'. Sekarang ni memaki, melaknat ni bukan dengan lidah. Sekarang ni dengan tangan. Dengan tangan. Dengan tulisan. Dengan tulisan sekarang ni. Kalau kita tengok dalam FB tu, dah tahulah. Macam sebut minggu lepas lah, nama orang Islam. Terkadang nama je Islam barangkali. Tapi bukan orang Islam kot. Gitu je lah. Orang kafir yang menyamar sebagai orang Islam untuk melagakan sesama orang Islam. Memang ada yang kerja dia begitu. Sebab itulah kita ni kena cermat. Kadang-kadang dia sengaja datangkan cerita tidak sebenar. Cerita yang tidak sebenar tu sangat mudah diketahui kemudian bahawa cerita tu memang tidak sebenar. Dia datangkan cerita yang tidak sebenar. Direkalah dengan gambar, dengan apa. Cerita yang tidak sebenar tu kalau kira maknanya kata ke dia sendirilah. Orang tak sebenar tu. Tapi dia yang buat. Dia buat. Jadi terkadang ada orang yang masuk perangkap. Dia pun share. Kenalah. Sebab apa? Sebab cerita tak sebenar tu cepat sangat tahu tak sebenar. Yang buat cerita tak sebenar tu dia sendiri yang buat. Dia sendiri yang buat. Cerita tak sebenar atas dia. Tapi cerita tak sebenar tu sangat mudah. Nyata kemudian tak sebenar. Tapi ada orang yang betul benar ni, dia masuk perangkap, dia ambil cerita tu, dia share. Akhirnya kena atas dia. Apa kamu orang agama, cerita tu jelas palsu, bohong, tak betul. Dia ambil sini ni. Siapa sini ni sebenarnya? Hak keluar cerita tak betul tu terkadang diri sendiri. Ya, dia ada grup dia pula. Share ni. Mana makin hamlah pula ni. Apa ni? Buat kerja tak betul Tak betul. Padahal cerita tu tak betul pun. Tapi ramai dah orang pun masuk. Termasuk orang yang betul benar, dia ambil juga tu. Kena cermat. Macam-macam cara. Sebab mereka memang kerja mereka dah seumpama tu. Kerja mereka dah. Untuk memecah belah kan. Untuk melaga-lagakan. Tapi terkadang dalam FB tu, betul benar lah orang Islam kita terkadang dalam gambar tu masuk gambar anak bini pun ada. Jadi dia buat kerja jahat. Dia maki hamung, dia melaknat, dia kata babi, khinzir, mudah-mudah je. Tapi dalam gambar tu sertakan gambar FB dia dengan anak bini. Kalau adalah sesiapa yang
mulutnya masing, doanya, lintasan di hatinya diperkenankan oleh Allah. Bukan doa dengan lisan, dengan lidah. Orang yang ada kedudukan di sisi Allah ni, terlintas di hati Tuhan perkenan dah. Jadi terkadang takut terlintas di hati. Orang kerja jahat gini, biar Tuhan turun bala. Apabila Tuhan turun bala, al-bala iza nazala amma. Bala turun dia akan meratai, bukan kena kepada hak bapak tu. Kena pada bini, kena pada anak. Orang ni apa panggil? Orang yang mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang atas dunia pun sembunyi diri dah. Atas dunia pun sembunyi diri. Pernah berlaku di tempat kita. Orang yang ada kedudukan lah. Doktor contohnya. Tiba di share satu benda yang sangat jahat. Orang pun cari dia sampai ke klinik. Sembunyi diri benar. Tengok. Menyusahkan kehidupan diri dan keluarga. Dan orang pun, ni siapa orang ni? Siapa? Orang pun share. Ini FB dia. Klinik dia di sini. Orang carilah. Sebab apa? Jahat sangat tulisan. Duduk di tempat negeri kita, tapi tulisan jahat. Orang cerdik, bukan orang bodoh. Tapi apa? Dia membodohkan diri sendiri. Dia cari dosa free, itu dosa akhirah. Atas dunia, di sendiri pun tak selamat. Di sini pun tak selamat. Orang cari. Orang yang jenis-jenis panah barang, buat lebih kurang dicari, boleh jakit lah. Ini dalam FB sekarang. Mengumpat, memaki, melaknat, memfitnah. Lepas tu ada pula yang tukang sapok. Sapoklah banyak-banyak. Sebab orang yang kamu tuju umpatan, makian, laknat, fitnah tu, orang tu terima pahala. Yang tukang wak mula tu, banyaklah pahala diberi pada orang yang dizalimi tu. Lepas tu dalam epilog ramalah je tu yang tukang sokong. Baguslah. Sebab apa? Pahala kamu masing-masing akan diberi pada orang yang kamu umpat, yang kamu maki, yang kamu laknat, yang kamu fitnah. Jadi orang yang dizalimi tu kok senyum di pada masyarakat, boleh pahala free. Faham tak ni? Boleh tengok dalam FB lah. Jadi seolah-olahnya tak ada akhirah. Tapi kalaulah kata kita orang Islam ni tak percaya pada hari akhirah, pelik pula. Dan kalau percaya, kenapa buat seumpama tu? Sebab itulah dalam hadis Nabi, dia akan sekalikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia sekali dua tu. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kesudahan. Dia regu dua tu. Kenapa tak? Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan malaikat? Tak? Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan kitab? Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul? Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan qadar dan qadha? Tak? Adik tak sebut gitu? Adik sebutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kesudahan, hari pembalasan. Siapa yang Allah Ta'ala, Nabi pasangkan dua rukun iman. Sebab ini bicara bab akhirat. Bicara bab balasan baik buruk di hari akhirat. Ada banyak hadis yang seumpama tu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman Allah dan hari kesudahan, maka dia berkata perkataan yang baik ataupun dia berdiam diri. Sebab apa? Sebab perkataan ni di hari akhirah akan dibentang. Kalau perkataan jahat tu pula membabitkan dosa kena Adam, mengumpat, memaki, melaknat, memfitnah, tu sama telah lah. Seolahnya tak ada akhirat. Tu boleh buka dalam FB, tengok Allah, ada manusia yang seumpama ni, tapi yang tukang sapok bawah. Laki ada, perempuan ada, lelaki ada, perempuan ada. Pertama kalau orang perempuan pula, lagilah hebat dia punya tulisan. Orang perempuan jangan main. Dia punya tulisan lagi hebat. Suami dia di mana tak tahulah.
Kalau tak ada suami lagi, ayah dia di mana? Abang dia di mana? Sebebas-bebas tu dalam FB. Tak ada akhirat ke? Tapi memanglah semua beriman akan hari akhirat. Tapi macam mana kita nak berhadapan di hari akhirat? Pahala akan diberi kepada orang yang diumpat, dimaki, dilaknat, difitnah. Padahal FB pula dia tidak akan padam kalau mengumpat, memaki dengan lidah. Tak ada rakaman suara, perkataan tu sudah tidak ada lagi, dah hilang. Tak ada ni. Tapi kalau ditulis dalam FB, perkara tu akan berpanjangan sampai kiamah lah. Sebab apa yang dimasukkan dalam FB ni tak ada expired tau. Masuk FB cukup setahun dia akan terpadam. Ada gitu? Dia tak ada, dia akan berpanjangan. Jadi kalau umpatan makian dia akan berpanjangan. Adalah FB. Kemudian kan orang share pula. Allah, berat. Banyak manalah dosa. Banyak mana pahala nanti akan diberi kepada orang yang ada zalimi atas dunia tu. Akhirah akan datang. Atas dunia pun tak akan ke mana orang yang seumpama ni. Boleh tengoklah. Orang yang berat-berat sangat perkataan dia, tambahan pula pada orang-orang alim ulama, perkataan dia berat-berat masa-masa dulu, tengok kemudian tak ada nilai pun. Ini sungguh dulu dia punya lidah dia tu, Allah, kita kata kok tak makan samang lidah dia tu. Mana cakapan dia tu cakapan kotor lah. Tuju pada alim ulama. Tapi kemudian tu tak ada ke mana. Keluarga pun kucalana. Masa dulu nampak hebat lah. Duit banyak. Kerana duit banyak tu lah dia buat kerja macam-macam dengan perkataan dia tu. Nampak dia ni kuat, dia mudah dapat duit. Tapi kemudian tak ke mana. Hidup atas dunia ni pun sudah kita tengok kok. Di pada masyarakat dalam kubur macam mana nak berhadapan. Dah banyaknya dosa dengan lidah tu. Dulu lidah. Sekarang ni dosa dengan tulisan. Macam mana nak berhadapan di hari akhirah. Macam mana di alam barzah. Macam mana di alam barzah. Sedak. Maki hamung alim ulama. Mati. Ada pesta itu kan. Kena serangan jantung. Kena stroke. Lepas tu mati. Tak sempat minta maaf, tak sempat bertaubat, macam mana di alam barzah dianya? Bagian dia lah. Sedap sangat dia FB ni. Dengan umpak, dengan maki, dengan melaknat, dengan fitnah. Tiba-tiba, serangan jantung, meninggal. Kena stroke, tak sedar berapa masa, lepas tu meninggal. Sempat bertaubat, sempat minta maaf. Ni. Hak ni hak berlaku-berlaku dah. Tapi diteruskan oleh orang lain pula kemudian. Free je dia ingat. Kita ni kena jaga molek bahagian keluarga kita. Anak cucu kita peringat. Mana kita kena peringat. Ni bab dosa pahala. Batu pembicaraan bab maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat perut, maksiat faraj, maksiat tangan dan kaki, dia antara ilmu fardu ain yang wajib kita ajar anak-anak kita sebelum mereka balik. Tak cerita maksiat mata, telinga, lidah, perut, parah, tangan, kaki ni, maksiat yang terhasil di 7 anggota zahir, itu di antara ilmu fardu ain yang wajib kita ajar pada anak kita sebelum mereka balik. Kena cerita bab dosa pahala. Cerita bab dosa pahala. Kena cerita bab dosa pahala. Kena cerita bab mengumpat tu apa dia, dusta tu apa dia, memaki tu apa dia, melaknat memfitnah tu apa dia. Supaya apa? Supaya mereka bila mereka balik, mereka tidak melakukan dosa yang berkait dengan anak Adam. Dia banyak berkait dengan anak Adam ni. Kalau hak pakai tangan lidah lah. Hak berkait dengan anak Adam, hak berkait dengan lidah. Ni memaki pun semua termasuk di dalam dosa lidah yang berkait dengan anak Adam.
Cuma tengok dalam FB tu Allah dok gamuk lah kita kata. Buka-buka FB, orang Melayu, orang Islam, anak bini pakai tudung. Hak anak bini pun pala dogo tu dok pelik. Hidup maki hamu ulama. Tengok-tengok FB dia, anak bini pun pala dogo tu dok pelik sikit dok. Ni anak bini pakai tudung. Atas dunia pun takkan ke mananya. Macam adilah. Atas dunia pun lari sembunyi diri. Dia orang cari. Bila dia kata tu, share. Siapa ni orang ni? Dia ni doktor. Ada klinik dia. Orang cari siapa klinik. Tak payah kerja lah dia ni. Atas dunia tu. Di hari akhirah macam mana kau dah minta maaf? Ni maksud lidah memaki. Kita sebut memaki lah. Memaki dan kita Hidayatul Saliki memaki dan juga melaknat. Melaknat ni saya tulis dalam kitab Hidayatul Saliki Masyarakat nombor 3 ni. Melaknat yang ni menyumpah. Ustaz ngaji untuk saya. Melaknat yakni menyumpah. Menyumpah deh. Melaknat melaknat yakni menyumpah. Laknatullahi alal kafirin. Saya mengajinya mengutuk oleh Allah atas segala orang kafir. Melaknat ni menyumpah, mengutuk. Itu makna laknat. Hak maki ni dengan perkataan-perkataan yang jahat, yang kasar lah. Itu memaki. Cuma kalau dalam FB tu dia akan jadi macam, dia banyak pergi pada jidal, mujadalah, berbantah-bantah. Tu maksud lidah. Jidal, mujadalah, berbantah-bantah. Tu di antara maksud lidah. Hak dalam kitab Hidayatul Salikin ni, maksud lidah yang keberapa? Dia mujadalah. Yang keempat, surat 61. Keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada mirak, yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Ni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan dirinya. Ni haji ni. Haji ni itulah letang tu. Tu mirak, tu di atas perkara yang diharamkan. Dan jidal, mujadalah, yakni berbantah-bantah. Berbantah-bantah. Itu jidal, mujadalah. Munaqasyah, ini membantahi akan perkataan orang lain. Tu. Kerana sekarang itu menyakiti bagi orang. Menyakiti bagi orang. Dia ada mirak, jidal, munaqasyah. Ini besar 61. Hak jenis letang tu. Kalau orang biasa tengok parlimen tu, parlimen. Ada jenis gitu. Hak jenis ni letang, kata apa-apa pun macam tak ada hukum. Kalau orang hak bukan orang Islam, dia tak ada hukum. Orang Islam dia punya perkataan tak tahu nak ceritalah. Tu. Nak duduk mana semua tu? Benda harus ke gitu? Benda halal ke? Adapun kita untuk menegakkan kebenaran lain cara. Untuk menegakkan kebenaran lain cara. Untuk berbantah, mempertahankan kesalahan. Salah, beritahu salah lah, minta maaf lah. Pusing punya pusing. Tambah pula kesalahan yang lain. Capur pula dengan hak jenis tak ada hukum hakam. Letang, celah dengan perkataan-perkataan yang menyakiti orang. Ni tak ada hukum mereka ni. Tak ada halal haram ni. Tak ada hukum, tak ada halal haram. Kalau orang bukan Islam tu, memang dia tak ada hukum. Ni orang Islam. Itu maknanya daripada mujadalah. Adapun kalau munazarah lain. Mana dengan perkataan ke, dengan tulisan ke, kita mendatangkan hujah untuk menegakkan kebenaran. Bukan pakai keng dah ni. Pada pakai keng. Keng ni apa? Faham tak pakai keng? Cakap apa keng? Menegakkan benang basah tau. Itu diharamkan. Itu memang diharamkan. Itu semua maksud lidah belaka. Jadi kalau dalam FB, dia bersama juga.
Dia nak mempertahankan kebatilan. Adapun nak menegakkan kebenaran dengan hujah-hujah agama, itu syarat membenarkan. Tapi dia ada adab dia lah pula. Ada adab kena jaga. Kalau kita nak munazarah, kita nak menegakkan kebenaran. Sebab memang terkadang perlu kepada perdebatan untuk menegakkan kebenaran. Imam-imam muktabar terdahulu pun mereka terkadang berdebat dengan puak-puak yang salah. Berdebat dengan puak-puak yang salah. Kisah Imam Abu Hanifah apa semua tu. Untuk berdebat dengan orang-orang yang salah. Itu dituntut pada syarak kalau ada orang yang berkemampuan. Sebab nak munazarah, nak berhujah menegakkan kebenaran ni, satu kelebihan yang lain. Ilmu banyak sekalipun tak semestinya dia boleh berdebat. Ada orang ilmu tak ada tapi dia pandai pula. Ada kat pesan gitu, bukan kebenaran pun. Dengan kejahilan dia, ilmu ada sikit-sikit tapi dia pandai. Pandai mengoloh. Tapi orang ada ilmu sekalipun dia tak pandai nak Allah, tak jadi apa juga. Ilmu dia banyak. Dia boleh menegakkan hukum hakam, tapi kalau secara berhujah berhadapan, kemungkinan dia tak ada kepandaian. Faham tak ni? Tapi ada imam-imam muktabar, ilmu mereka banyak dan mereka pandai berhujah. Ada orang yang boleh berhujah, orang kafir pun boleh serendar. Orang kafir pun boleh masuk Islam. Pandai dia menegakkan hujah. Untuk supaya orang kafir itu menyedari kebenaran agama Islam. Tapi terkadang ilmu agamanya tidak ada. Bila ditanya pula orang berkaitan dengan akidah agama, dia cerita akidah salah pula. Dia boleh menarik orang bukan Islam masuk Islam. Tapi orang Islam yang ada dah ni, kalau pakai hak dia, kena dibawa hak akidah yang bercanggah dengan akidah yang sebenar. Saya pernah dengar persoalan yang berkaitan dengan perkara jahat. Soalan tu ditanya di hadapan orang kafir ramai. Orang kafir ramai. Soalan tu. Nak jawab macam mana? Jawab, jahat ni, kafir kamu tu kodok-kodak. Kafir berdengar. Dah kodok-kodak mu senyap sudah lah. Ayah berhujah lah dah. Nak jawab kan ni? Kalau dah kita mengajar masjid tak apa. Kalau majlis tu orang kafir ramai, tanya macam mana dengan perkara jahat. Soalan dia bukan gitu. Ni soalan dia panjang, bukan maksud bukan gitu. Adakah telah ditentukan oleh Allah? Nak jawab macam mana? Telah ditentukan oleh Allah. Orang Islam pun cengang dah dengar jawapan. Orang kafir, macam mana nak jawab? Jadi dengar macam mana dia boleh nak jawab soalan ni di hadapan orang bukan Islam, orang kafir ramai. Sebab cerita perkara jahat ni, kodok-kodak atas masjid pun terakak punggung. Atas masjid pun jadi kecoh. Atas masjid pun jadi huru-hara. Hak jahat kodok-kodak juga. Ni orang kafir ramai, macam nak jawab? Kena bukan hak Tuhan. Hak jahat bukan mari Tuhan. Tengok. Dia pandai berhujah, boleh menarik orang kafir masuk Islam, tapi macam mana akidah Islam, akidah agama yang sebenar. Sebab dia bukan berilmu dalam bab agama. Bab agama kita ni. Pada ni. Tapi dia bijak dalam satu-satu perkara. Tapi bab ilmu agama satu hal pula. Tapi nak ceritanya, kalau dahulu memang ada ulama-ulama besar, dia mampu berhujah. Dengan hujah yang sebenar. Dengan hujah yang sebenar. Kalau ilmu tak ada, pandai berhujah, bukan dengan hujah yang sebenar. Memang dalam hukum agama, berhujah menegakkan kebenaran, itu dibenarkan pada syarak. Bukan dituntut pada syarak kalau ada berkemampuan. Tapi bukan berdebat macam nak FB ya. Kau pakai ikut dang sekali ya. Lepas tu habis-habis puas berdebat, tu bik lah pula. Maki hamung tu bik maki hamung dalam tulisan tu. Mencela, kutuk, mengutuk. Tu ada benda tu tak ada hukum tu. Tu tak ada hukum. Mana apa dia? Seolah-olah tak ada akhirah. Tu kena jagalah. Hak dan habis kena jaga diri kita, keluarga kita. Daripada hak maksiat lidah, yang peranan sekarang adalah tangan. Sebab dia sama je.
Yang haram berkata dengan lidah, haram kita tulis dengan tangan, dia sama hukum. Yang haram kita berkata dengan lidah, haram kita tulis dengan tangan. Dia sama je hukum antara berkata dengan menulis. Antara berkata dengan menulis, dia sama saja hukum. Kalau hukum mengharamkan kata seumpama tu, maka hukum juga mengharamkan tulis. Bukan kata tulis tak masuk dalam berkata-kata tak. Yang diharamkan berkata-kata, maka diharam juga dengan tulisan. Bukan dengan tulisan lah, yang lebih mudarat laginya dan berpanjangan. Lepas tu hadis Nabi itu, zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci. Dalam syarahan hadisnya, zikruka ay bilafzika, dengan lafaz. Au kitabika, ataupun tulisan. Au isyaratin, ataupun isyarat. Sama juga. Isyarat. Katanya tidak, tapi isyarat. Isyarat dia tu renek, pendek. Sebagaimana pernah diisyarat oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada seorang sahabat yang datang jumpa Nabi SAW. Sahabat tu pun keluar. Aisyah radhiyallahu anha tak kata, tapi Aisyah isyarat dengan tangan bahawa sahabat Nabi tu pendek, renek, gendoh. Maka Nabi kata, engkau telah mengumpat akan dia. Aisyah tak kata, tapi Aisyah isyarat. Sama juga dengan mata, jeling dengan mata, keling, kenyik, kenyik. Sama tu. Mari orang yang kurang, dia pun keling kawan dia. Mari tepat. Ini orang kampung mana ni? Orang darat mana? Sama tu. Itu diharamkan. Mulut tak bunyi, tapi dengan mata, dengan isyarat sama je. Dengan tulisan pun sama. Mana mengumpat ni bukan hanya dengan lafaz, dengan lidah semata-mata, bukan termasuk dengan tulisan. Jadi mengumpat, melaga orang, memaki dengan lidah dan juga dengan tulisan. Ini antara maksiat anggota zahir yang wajib kita memelihara. Dan melihat aurah. Dan melihat aurah. Melihat aurah tu pergi kepada maksiat daripada mata pula. Melihat aurah. Itu maksiat mata. Dalam kitab Widatus Salikin ni, maksiat mata melihat akan perkara yang diharamkan. Melihat akan perkara yang diharamkan. Melihat akan perempuan ajnabi. Tu melihat yang diharamkan. Melihat akan aurah. Hak mata ni, hak dalam kitab Widatus Salikin, surat 58. Maka hendaklah engkau pelihara matamu itu daripada 4 perkara. Pertama, engkau pelihara daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang halat, perempuan yang ajnabi. Kedua, engkau pelihara daripada melihat muda belia baik rupanya, melihat dengan syahwat. Ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang Muslim dengan menghina akan dia, dengan pandangan menghina. Keempat, engkau pelihara daripada melihat akan dengan dia daripada segala aib. Kemudian dalam kitab Pandangan Berhati, melihat akan aurah. Melihat akan perempuan yang halat, perempuan ajnabi, hukumnya adalah haram. Sama ada melihat tu dengan ingin, dengan syahwah, ataupun tidak dengan syahwah. Haram melihat akan perempuan ajnabi. Macam mana perempuan ajnabi melihat perempuan melihat lelaki ajnabi? Sama sahaja. Sama sahaja. Antara lelaki melihat perempuan ajnabiyah dengan perempuan melihat lelaki ajnabi.
Pada ayat dua-dua tu sama je. Yaghdudna min absarihinna. Memejam mereka itu akan pandangan mereka itu perempuan. Dia sama je. Lelaki wajib memejamkan pandangan daripada melihat perkara yang diharamkan. Perempuan pun sama. Dan sebagaimana lelaki haram melihat muka perempuan ajnabiyah, sama ada ingin ataupun tidak, syahwah ataupun tidak, sama juga hukumnya perempuan melihat lelaki ajnabi, sama je hukum. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sama dengan pandangan mazhab Hambali. Adapun pandangan Imam Rafi'i, pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi Maliki, lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki, yang haramnya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, tidak haram. Faham tak ni? Sekarang lelaki tengok perempuan, muka perempuan ajnabiyah. Perempuan melihat muka lelaki ajnabi, sama ada dengan syahwah, dengan keinginan, dengan nafsu, ataupun tidak ada syahwat, hukumnya adalah haram. Lelaki tengok muka perempuan tua, haram tetap haram. Perempuan muda tengok muka lelaki tua ajnabi, haram tetap haram. Ada syahwah, tak ada keinginan tu pangkat mak ataupun nenek, haram semata-mata. Perempuan tengok muka lelaki ni pangkat ayah, pangkat datuk, haram semata-mata. Walaupun tak ada syahwah sekalipun. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan Imam Nawawi sama dengan pandangan mazhab Hambali. Adapun pandangan Imam Rafi'i, pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Hanafi Maliki, sama hukum. Lelaki tengok muka perempuan ajnabiyah, perempuan tengok muka lelaki ajnabi, hanya diharamkan apabila ada syahwat, tengok dengan hawa nafsu. Ini pandangan Imam Rafi'i. Kemudian pula kena ingat, pandangan Imam Nawawi haram melihat muka perempuan ajnabiyah. Pandangan Imam Nawawi, muka perempuan ajnabiyah tu aurah, wajib ditutup daripada awal. Sama dengan pandangan mazhab Hambali. Pandangan mazhab Hambali, al-mar'atu auratun, perempuan sekarang tu aurah, termasuk muka pun aurah. Faham tak ni? Pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad mazhab Syafi'i, buka kita jawi mana pun, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabiyah sekalian badan, tak ada kecuali. Faham tak? Perempuan ada 4 aurah. Perempuan ada 4 aurah. Lelaki ada 3 aurah. Perempuan ada 4 aurah. Yang pertama, aurah di dalam sembahyang, sekalian badan, melainkan muka dan 2 tangan. Satu. Sekalian badan, melainkan ada pengecualian muka dan 2 tangan. Aurah pertama dalam sembahyang. Aurah kedua, di hadapan lelaki ajnabi, sekalian badan, tidak ada melainkan. Kalau ada melainkan, macam aurah dalam solat, maka tak ada panggil 2 aurah, panggil 1 je lah. Mana 1? Aurah perempuan di dalam sembahyang, begitu juga aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, sekalian badan melainkan muka dan 2 tangan. Jadi 1 je. Dah, bukan. Dia 2, berasingan. Ada. Ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Dia ada 4 aurah perempuan. Yang pertama, aurah perempuan di dalam solat, sekalian badan melainkan muka dan 2 tangan. Yang kedua, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, sekalian badan, tak ada pengecualian. Muka aurah, tangan aurah, mata pun aurah. Ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Terkadang pakai purdah,
Dia punya buka dekat mata tu luah. Celok pula mata. Bedok pula tepi mata. Tajam pula pandangan mata. Benda orang perempuan. Oh, kalau mata tak buka, pakai tutup juga, nak berjalan macam mana? Langgar tiang lah. Jatuh parit. Jatuh longkang. Tutup sekalian termasuk mata dengan kain yang nipis. Hati baru tu. Gimana? Pelik juga orang perempuan ni. Ini sama je kadang-kadang. Orang awam pun sama. Yelah, keluarga orang berilmu pun sama juga. Orang awam pun sama. Keluarga orang berilmu pun sama. Dia pakai burdah. Dia pakai burdah. Tapi hari-hari gambar dia termasuk dalam FB. Hari-hari buku gambar dia masuk dalam FB. Kamu nak tutup, kamu ambil gambar apa? Nak tutup muka, jangan pakai gambar lah. Muka tutup, gambar hari-hari masuk FB. Pelik kata ni. Mu nak tutup ke, mu nak buka, nak tayang kat orang? Nak tutup, lepas tu? Apa gambar hari-hari dalam FB? Ni orang perempuan, ni orang perempuan. Adalah. Orang awam pun ada, keluarga orang berilmu pun ada. Orang awam pun ada, keluarga berilmu pun ada. Jadi suami dia macam mana? Kamu orang berilmu. Kamu biarkan isteri kamu tu hari-hari masuk gambar dalam FB. Yang isteri kamu tu pakai purdah. Tutup muka. Lepas tu masuk gambar buat apa lagi? Tak payahlah. Tu kata, nak tutup ke nak tayang? Sebab salah tau. Nak tutup tapi nak tayang. Nak tutup tapi nak tayang. Nak tutup, tutuplah. Jangan duk tayang. Nak tayang, bukalah muka. Jangan duk tutup. Kata-kata pelik. Dia nak apa sebenarnya? Habis. Orang lelaki tak pelik lah. Orang lelaki. Lepas gambar-gambar, lepas gambar orang lelaki, orang perempuan. Itu aurah yang kedua. Dia ada 4. Yang ketiga, orang ni paling banyak lah perempuan. Antara pusat dan lutut. Orang ni paling banyak. Orang perempuan, macam kita lelaki tu juga, antara pusat dan lutut yang paling banyak. Mana tu pusat dan lutut perempuan ni? Di hadapan lelaki mahram antara pusat dan lutut. Itu aurah dia. Daripada lelaki mahram antara pusat dan lutut. Dengan perempuan muslimah, perempuan Islam pusat dan lutut. Kemudian ketika keluar seorang diri, perempuan ni ada aurah pusat dan lutut. Dia ada paling banyak antara pusat dan lutut. Yang keempat, aurah perempuan di hadapan perempuan kafirah. Tu. Dia tu hadapan perempuan kafirah. Itu aurah lain. Di hadapan perempuan muslimah antara pusat dan lutut. Di hadapan perempuan kafirah hanya dibenarkan buka tempat yang zahir ketika al-ishtighal al-manziliyah dipanggil. Ketika bersibuk atas rumah. Ketika bersibuk atas rumah ni biasanya macam mana? Ketika bersibuk atas rumah ni biasanya kepala buka, tengkok buka, pangkal lengan buka, pangkal kaki buka. Itu je boleh dibuka di hadapan perempuan kafirah. Ini perempuan sama perempuan sekarang. Ini perempuan Islam, itu perempuan kafirah, kafir. Jadi aurah perempuan Islam di hadapan perempuan kafirah sekalian badan, melainkan tempat yang zahir ketika al-istighal al-manziliyah, ketika bersibuk atas rumah. Mana apa? Kita atas rumah perempuan, adakah pakai tudung kepala? Atau adakah pakai tutup tekak? Tak. Tangan ni, pangkal lengan ni pun tak tutup. Pangkal kaki pun tak tutup. Itu sahaja yang boleh dibuka di hadapan perempuan kafirah. Lepas tu perempuan ada 4 aurah. Lelaki ada 3 je, perempuan ada 4 aurah. Aurah yang semayang lain, aurah di hadapan lelaki ajnabi lain, aurah yang paling banyak antara pusat dan lutut lah. Kemudian aurah perempuan di hadapan perempuan kafirah. Dia antara pusat dan lutut ni dengan lelaki ajnabi mahram,
dengan perempuan muslimah dan juga ketika khalwah seorang diri. Perempuan khalwah seorang diri ni tak boleh nak pakai luar dalam saja. Dia kena tutup antara pusat dan lutut. Lelaki seorang diri, aurah dia adalah 2 kemaluan. Lelaki seorang diri, dia boleh pakai luar dalam saja. Underwear tau. Seluar dalam saja. Orang perempuan seorang diri pakai seluar dalam saja, hukumnya masih lagi haram. Sebab aurah perempuan seorang atas pandangan muktamad lah, antara pusat dan lutut juga. Walaupun Pandang Daim mengatakan aurah perempuan seorang diri macam aurah lelaki seorang diri, 2 kemaluan, mana memada pakai luar dalam saja. Tapi pandangan muktamad, aurah perempuan seorang diri antara pusat dan lutut. Seorang lah ni. Melainkan ada hajah, ada kerana. Li'adna gharadin, walaupun dengan sekurang-kurang kerana sekalipun. Mandi itu kerana besar lah. Panah tu kerana lah. Faham tak ni? Dia telanjang bulak dalam bilik dia, tak ada orang. Sebab apa? Panah. Tu ada kerana. Ada ni. Sekurang-kurang kerana. Perempuan ni nak menyapu rumah dia berabuk sangat, lama tak sapu. Kalau pakai kain menyebabkan berabuk di kain dia pun telanjang bulak, dia pun nyapu rumah, dia pun nyanyi. Padahal dah cerita ada kerana, walaupun sedikit kerana, walaupun sekurang-kurang kerana. Saja-sajanya nak bogeh, haram. Lelaki sama, perempuan sama. Ada aurah, dia panggil aurah dalam khulwah, aurah seorang diri. Kita dah tahu ni, kita ingat kita ada aurah. Ada aurah. Dia telanjang pula. Kenapa nak tukar pakaian? Ada kerana. Kita ada kerana lah. Dia telanjang pula, dia loroh habis hok ada. Lepas tu dia pun cari dalam almari pula, hok baru. Lambat pula nak jumpa. Gi mari. Satu almari, tuan hanya bulat dah. Kenapa telanjang bulat tau? Ada kerana. Apa kerana? Nak tukar baju. Lepas tu buat apa? Tak pakai lagi. Tak jumpa baju kenam. Lepas tu tanya bulat. Ada kerana tidak diharamkan. Ada ni. Tapi kalau dia tanya bola, dia pusing-pusing bilik dia, tak ada kerana. Haram. Sebab ada aurah seorang diri. Jangan ingat kita ada aurah ni. Cuma perempuan aurah seorang diri antara pusat dan lutut. Laki aurah seorang diri hanya 2 kemaluan. Kita ingat seorang yang tak ada aurah barangkali. Ada ni. Dia kalau ada kerana, dia buka aurah ada kerana. Contoh, adab dia kena jagalah. Walaupun dalam masjid. Contoh dalam masjid ni ada tempat apa ke? Persalinan. Dia ada satu ruang untuk persalinan, dia ada dinding. Itu masjid. Ialah tempat persalinan tu ruang masjid. Itulah masjid. Dia pun masuk tempat persalinan, diloroh habis telanjang bola. Barulah dipakai baju hok baru. Pun tidak diharamkan walaupun dalam masjid. Sebab ada kerana. Tapi adab tak betul lah. Adab tak betul. Tak kena adab gitu. Tak ada kesopanan orang panggil. Tapi haram pun tak? Dah. Tu dia telanjang dalam masjid. Ada kerana. Apa kerana? Nak tukar baju. Badan ni. Ni soalan diri. Dia tahu hukum dah kita ni. Dia tahu hukum kita ni kadang-kadang. Dia ingat seorang kita ada aurah. Ada aurah seorang diri. Kemudian aurah atau pusat lutut ni perempuan di hadapan lelaki mahram pun samalah. Di hadapan perempuan muslimah lain samalah antara pusat dan lutut. Orang perempuan ni tak tahu sebenarnya. Apa aurah perempuan di hadapan adik-adik lelaki? Di hadapan ayah dia, toki dia, antara pusat dan lutut. Atas tu bukan aurah. Perut ke atas, bukan aurah. Dada bukan aurah. Lepas tu apa? Bukan aurah lah. Lepas tu buka, tak ada adab. Buka tak ada adab. Itu bukan aurah. Ni kadang-kadang ni, ini bicara bab aurah lah. Terkadang orang perempuan ni, dia tutup yang bukan aurah, dia buka aurah, hukumnya haram. Dia tutup yang bukan aurah, dia buka kawasan aurah, hukumnya haram. Ni cerita bilik mandi di luar.
Orang sekarang ni kadang-kadang bilik mandi dalam bilik tidur, bilik mandi dapur, kongsi ramai-ramai. Dia pun keluar bilik mandi, dia pun apa-apa? Kembang gantung. Kembang gantung. Dia panggil berkembang tau. Dia panggil berkembang. Kita panggil kembang gantung. Berkembang. Tuala dia dok besar mana? Dia pun tutup sebelah atas yang bukan aurah. Dalam rumah dia tak ada orang lain. Adanya anak lelaki, anak perempuan, mahram. Lelaki mahram lah ni dalam rumah dia. Menantu lelaki. Dalam rumah tak ada orang lain. Tak ada ajnabi dalam rumah tu. Dia pun keluar bilik mandi. Dia pun tuala kecil. Dia pun tutup sebelah atas yang bukan aurah. Peha dia buka. Sebab tuala tu pendek, kecil. Peha dia buka. Apa hukum buka peha? Bukan di hadapan anak lelaki. Bukan di hadapan menantu lelaki. Di hadapan anak perempuan. Menantu perempuan pun hukumnya haram. Sebab aurah kamu antara pusat dan lutut. Peha kamu aurah. Haram buka. Hak atas bukan aurah. Kamu tutup. Hak peha aurah. Kamu buka. Kan pelik tu. Lepas tu kilah kat bawah sudah lah. Oh kilah kat bawah. Nah, lari menantu tau. Menantu lelaki baru pula boleh menantu. Tengok mak mertua pakai gitu, pakai lari lah. Apa benda mak ni? Pelik tuala kecil. Atas bukan aurah, peha yang aurah. Tuala besar okeylah, ditutup daripada atas dada, lutut pun tertutup. Baru comel. Tapi tak ada adab lagi gitu, kembang gantung itu tak ada adab. Tak ada adab walaupun tidak haram. Bukan ada adab gitu. Apalah. Dulu kembang gantung beli ikan je bukan dah rumah. Beli ikan kembang gantung zaman dulu. Sekarang ni kembang gantung atas pentah. Tu lagi hebat sekarang ni. Kembang gantung atas pentah. Orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu pakai kain batik je. Baju tak pakai. Dia duduk gobek sirih. Hak atas tu cucu dia main je. Hak lanjut atas tu cucu dia main je. Dia beri je. Dia gobek sirih. Baju tak pakai. Pakai kain batik. Tak panas atas rumah. Hak atas tu lanjut. Cucu pun main lah. Dia beri je. Dah warna nek. Bukan aurah. Orang tu dulu pun pandai. Bukan aurah. Dah sungguh ni bukan aurah. Ada dulu lah. Macam heroin ustang lah. Dia pakai kain batik, dia pakai coli. Dah rumah, dah panas orang dulu. Mana dia pakai kain batik, dia pakai coli. Lepas tu masuk lah. Jadi panas. Bukan zaman sekarang ada kipas angin lagi, aircon lagi. Macam tak ada beza dengan heroin ustang. Dah, dia pakai kain batik. Aurah bawah ditutup lah. Lepas tu coli dia pakai. Kalau hak nek tadi tu, coli pun tak pakai. Bukan aurah. Tanya orang perempuan, dia tahu dah aurah dia dah hadapan lelaki mahram. Dan tak tahu. Sebab tu dia dalam bab aurah ni kena jaga molek lah. Ni saya peringat, kita terkadang jaga orang tua uzur. Orang tua uzur ni mak kita, ayah kita. Kita ni anak lelaki ke anak perempuan, dengan mak kita, dengan ayah kita, aurahnya sama. Mak dengan anak perempuan, dengan anak lelaki. Mak dengan menantu perempuan, dengan menantu lelaki, sama je aurah dia. Ayah sama juga dengan aurah dianya. Cuma kalau mak, hak puanglah cara anak perempuan, menantu perempuan. Kalau ayah, anak lelaki, menantu lelaki. Itu cuma nak kurangkan malu kekok. Aurah dia sama. Jangan kata dah mak, anak perempuan, menantu perempuan yang cara. Dia pun buka tanya bulat orang tua tu. Haram. Ayah ni, ayah. Yang caranya, yang tolong istinja ke mandi ke, anak lelaki ataupun menantu lelaki. Maka ayah ni pun telanjang bulat. Hukumnya haram. Buka aurah tu haram. Melihat aurah pun haram. Sentuh kawasan aurah pun haram. Sentuh kawasan aurah haram. Kalau kita nak istinja orang tua, wajib kena pakai sarung tangan. Bukan geli. Allah, kamu pakai sarung tangan. Mak ayah kamu masa kamu budak-budak, basuh berok kamu, mak ayah tak pakai sarung tangan. Boleh ke kamu istinja mak ayah kamu pakai sarung tangan? Kamu geli ke? Dah, bukan kerana tu.
Haram buka aurah, haram tengok aurah, haram sentuh kawasan aurah tanpa berlapis. Sebab ada orang dia jaga orang tua dia, dia mandi orang tua dia buat orang tua macam baby, macam budak kecil, telanjang pula. Haram. Buka aurah tu haram, dia melihat aurah pun haram. Dia melihat aurah ni haram. Ada ni. Tak nak pakai pamper pula. Oh, tak nak pakai pamper kok. Dia pakai, gitu lah. Allah kata, susah kita kalau pakai tutup kain ketika nak pakai pamper. Betul lah susah. Pamper ni pula kalau ada pamper jenis sarung macam seluar, ada pamper jenis, dia ada dua jenis pamper kan. Kalau kita tutup aurah dia, kita nak pakaikan pamper memang agak payah sebab susah dengan kain ni. Tak. Walaupun susah macam mana pun, wajib kita tutup aurah terdahulu. Kadang-kadang pakai pamper dah. Lepas tu, lambat pula dia pakai kain. Peha tu terbuka macam baby. Ni, mak ayah dia ni. Aurah ni adalah keaiban. Aurah ni keaiban yang wajib ditutup. Dia buka aib mak ayah dia. Peha tak tutup. Aurah antara pusat dan lutut. Memanglah sudah pakai pamper. Kemaluan sudah tak nampak. Peha macam mana peha? Kamu melihat aurah. Kamu buka aurah orang tua kamu. Haram. Kamu lihat aurah peha orang tua kamu. Haram. Khidmat pahala besar dah. Tapi kena jaga hukum. Orang tua tu dia senyap dah. Dia tak kerti apa dah kadang-kadang. Kelik gitu je orang tua tu. Ni orang menjaga ni. Wajib tutup aurah, haram buka aurah dan haram melihat aurah. Lepas tu aurah macam mana pula melihat aurah? Macam mana kalau orang tengok bola? Macam mana tengok bola? Melihat aurah tu. Aurah lelaki di hadapan lelaki antara pusat dan lutut. Macam mana orang tengok bola? Pakai seluar pendek. Cuma sekarang ni adalah hak jenis pakai ibu peha dia tu. Hak jenis ketak tu. Maka peha dia tidak terbuka. Dia pakai seluar pendek tapi dia ada pasang benda apa panggil tu. Jadi tertutup peha sampai ke lutut. Lepaslah aurah dia tutup. Tapi kalau hak main bola tu pakai seluar pendek betul-betul, peha tak tutup, melihat aurah tu. Dia peha ni aurah ke tidak? Sesama lelaki, ulama berbeza pandangan. Pandangan dalam mazhab Maliki, ada pandangan dalam mazhab Hanafi dan juga pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Lelaki sama lelaki, peha bukan aurah. Lelaki sama lelaki, aurah hanyalah dua kemaluan. Lelaki sama lelaki, masing-masing pakai seluar dalam dah. Lepas dah kewajipan. Itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Jadi peha, aurah ke tidak, ulama berbeza pandangan. Hak nak tengok bola tu, pakai pandangan hak kata peha bukan aurah lah. Lelaki saja, jangan bawa perempuan. Itu bukan tempat perempuan. Dia bawa pula perempuan di pulak dalam tu. Setengah negeri, tengok bola, ada aktiviti keluarga. Habis dengan tok nenek dia bawa masuk stadium. Sebab dia jadikan sebagai aktiviti keluarga. Tak boleh. Itu orang lelaki di hadapan. Kamu orang perempuan tak boleh. Terengganu macam mana? Hak stadium bola Terengganu. Kalau zaman dulu, stadium hak bandar tu lah. Ada perempuan. Jangan-jangan seorang. Dia lalu kat depan tu, orang pakai gandeng lah. Gandeng dengan botol air, tina garik. Orang marah. Adalah tina garik. Stadium Terengganu dululah. Mana orang lelaki semua, tapi kadang ada hak puang. Hak tina garik. Hak tina garik dia panggil. Hak tu apa? Bu panggil tau. Bukan bu saja, bukan juah. Bu juah, dia baling dengan botol air. Balik mau tina apa panggil pak ni? Orang marah. Oleh mah dululah. Kalau stadium Terengganu sekarang macam mana? Ada perempuan dalam. Tapi memang ada negeri, stadium adalah aktiviti rehat keluarga. Dia akan bawa satu keluarga termasuk tok nenek.
Persoalan sekarang ni, aurah tu peha tu. Lelaki sama lelaki, okey, ada pandangan. Termasuk pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, peha bukan aurah. Lelaki sesama lelaki. Bukan dengan perempuan. Perempuan tak boleh. Lepas tu kita tak pelik lah kadang-kadang. Orang main bola, luar pendek. Atas petah tu, tukang tengok tu pakai kopiah. Itu benda khilaf. Lepas tu terus pulang. Itu bukan benda mungkar. Benda mungkar ni hak ijma' ulama' baru panggil mungkar. Itu bukan ijma'. Ni kisah betul lah. Dia, orang panggil Maulana lah dianya. Orang kata dia ni ada karamah. Ada karamah. Orang soleh. Orang soleh. Ada karamah. Satu ketika, orang cari dia di rumah. Tak ada. Isteri dia kata, pergi kebun belakang rumah. Orang pergi kebun. Luar pendek dia pakai. Kejut orang tengok. Tu kamu pergi cari dia. Lepas tu kita, orang mari ni pula, dia pergi cari kain. Dah, luar pendek gitu. Dah kata keramat. Keramat apa luar pendek? Dah kerti khilaf tu. Dia ngaji India. Malah ni ngaji India. Bagi dia bukan aurah apa. Tapi depan orang ramah dia takkan buat gitu. Ni dalam kebun dia, kamu pergi cari dia. Tapi dia taklah kata, orang mari, dia pun pergi cari kain ke, dah, dia pakai gitu je. Tapi kalau orang tak reti hukum pekoh ni, tok keramat apa gini, luar pendek, peha pun tak tutup. Jangan faham yang gini kot tu. Dah kebun, bukan dia pergi pasal luar pendek, bukan. Kena jaga adab pula, kena jaga maru'ah pula. Maru'ah kena jaga. Walaupun bukan aurah, tapi maru'ah kena jaga. Kalau kita tidak menjaga maru'ah, menyebabkan jadi posik. Tak ada di imam, tak ada di saksi nikah, tak ada di wali. Itu jaga maru'ah tu wajib. Walaupun bukan aurah pun, pada pandangan dia. Tapi sekarang ni duduk dalam kebun. Orang pergi cari dia. Tapi kalau orang tak reti ilmu, punya kata Maulana ni mulut ada karamah, ada orang soleh. Orang yang selama-lama dengan ilmu, dengan amal ibadah, dengan ilmu, dengan amal ibadah. Tapi kenapa luar pendek? Pandai ni. Dia bukan beramal depan orang ramai. Ni orang pergi cari dia, jumpalah. Sekali-sekala dia keadaan gitu. Mereka dah kebun belakang rumah dia. Bukan dah kebun jauh daripada rumah, bukan. Dah kebun je dari rumah, naik motor luar pendek. Dah mana sabar gitu. Kebun belakang rumah dia. Kata Maulana dah kebun rupang dia pula. Rupanya tak ingat wali suami dia kalau pendek berkali. Orang masuk dalam kebun cari. Luar pendek. Tapi kalau kita faham, tak apalah. Dia mazhab Hanafi, Maliki, pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i, sesama lelaki, peha bukan aurah. Ni. Itu bab pekoh lah. Tapi waktu tadi tu, kalau masalah kita khidmat pada orang tua, aurah kena jaga molek. Wajib tutup aurah orang tua kita yang kita khidmat. Dan kita jangan haram kita melihat aurah mereka. Dan kalau kita nak sentuh kawasan aurah, wajib kena berlapik. Kemudian waktu tadi tu, perempuan tengok muka lelaki, lelaki tengok muka perempuan. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i haram lah. Sama mazhab Hanbali. Mazhab Imam Nawawi pula memang perempuan wajib tutup muka. Tapi pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hanafi, pandangan Imam Rafi'i, muka perempuan bukan aurah. Dia apa lelaki ajnabi. Kemudian pandangan mazhab Maliki, Hanafi, pandangan Imam Rafi'i, lelaki tengok muka perempuan, perempuan tengok muka lelaki tanpa syahwat, tidak diharamkan. Ini sesuai pada masa kita lah. So masa-masa kita, tambah kalau orang kerja-kerja jabak pula. Orang tak tengok muka, kau nak cakap ke mana? Jumpa kau tunduk. Kejut orang. Pada pandangan mazhab Maliki, Hanafi, pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Rafi'i, lelaki tengok muka perempuan bukan dengan keinginan. Perempuan tengok muka lelaki bukan dengan keinginan. Dengan keinginan nafsu itu haram lah juga. Tengok masa kerja je, itu tidak diharamkan. Ada ni. Dah lah, kalau kita jumpa mocik-mocik, kita nak cakap dengan mocik-mocik, kita pun tunduk muka.
Dah balik ngaji pondok. Tunduk, muka dah tengok muka mokcik. Kejutlah mokciknya. Oh, kalau dengan anak mokcik, mana sabar tunduk muka. Dengan mokcik tua, tengok tunduk muka, buat apa? Kejut orang tua tu. Dia kata, awang tu masa kecil-kecil. Mokcik masa kecilnya. Allah. Mari mokcik apa nak cakap mokcik tunduk muka. Kejut orang tua tu. Memang pandangan Imam Nawawi, pandangan Mutamak Mazhab Syafi'i. Tengok muka mokcik tu haram. Tunduk. Kejutlah mokcik tu. Dia orang tua kan. Jadi ni macam anak dia dok. Kalau dengan anak mokcik tunduklah muka sebab anak mokcik tu muda. Dengan mokcik tunduk muka kau. Lah, pelik lah dok. Itu apa pandangan Mutamak Mazhab Syafi'i. Itu buat panggil warak. Jadi pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hanafi, pandangan dan mazhab Syafi'i, pandangan Imam Rafi'i lah. Muka perempuan di hadapan lelaki ajnabi bukan aurah, boleh buka dan boleh tengok muka antara lelaki perempuan lelaki jikalau tidak ada syahwah keinginan. Tidak diharamkan. Itu ialah. Mana kena jagalah juga, jaga apa ni? Jaga adab tu kena jaga. Adab kena jaga. Tambahan pula maruah wajib kita kena jaga. Ini bab khilaf lah. Bab khilaf dan dengar mengumpat dan mengurang sukatan dan timbangan. Pendek je kita baca Fatih Faridah, tapi masa panjang. Ini kitab Hidayatus Sadikin, muka surat 18, baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 18, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa ashran fi ramadana ashran fi ramadana kana kahajjataini wa umrataini. Artinya barang siapa iktikaf 10 hari, 10 hari, barang siapa iktikaf 10 hari, siang dan malamnya di dalam bulan Ramadan, siang dan malamnya di dalam bulan Ramadan. Tapi hak tebal ni lain ni. Nak hak tebal, bukan hak tebal ni nak baca warna. Hak tebal siang dan malamnya. Siang dan malam tu buat satu perkataan. Nak baca warna. Kalau hak nipis comel. Siang sing ye nge suku dan da alif nun suku. Malamnya mim alif lam mim se suku. Hak tebal tu lewat ni. Boleh baca? Hak tebal tu lewat ni. Sing, ye, nge, dal disambung. Alif, nun, mim, malamnya nun dengan mim sambung. Siang dan malamnya. Ada nak pakai tebal? Kena tebal? Siang dan malam. Siang, sing, ye, nge, dan. Nge dengan da tu disambung. Dan, da, alif nun. Nun dengan ming malamnya, nun dengan ming sambung. Itu tebal. Comel tu lagi tu tau. Waktu lagi tu lagi. Baguslah. Tak ada. Dah lah kan. Hak nipis comel. Siang, suku. Dan, ada senggang. Malamnya, suku ada senggang. Ni.
Sebab saya tengok saya ngajak ni pi tengok tebal, tadi mikir juga kenapa ditulis kena siang dan malamnya. Boleh tak ambil gambar masuk di FB, tengok orang boleh baca ke tak? Ambil gambar ni, ambil gambar, lepas tu masuk FB. Cuba anda baca. Sing ye nge, lepas tu dah sambung nge sambung nge, alif nun sambung dengan malamnya, nun mim alif lam mim te, nun dengan mim kena sambung. Masuk FB, tengok orang baca ke mana. Siang dan malamnya. Ni pi comel lah. Tebal pun comel je, tapi dia tulis gitu. Barang siapa i'tikaf 10 hari, siang dan malamnya, 10 hari ni bukan 10 malam, siang dan malam, di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, nescaya adalah ia barang siapa seperti mengerjakan 2 haji dan 2 umrah. 10 hari di bulan Ramadan. Tapi dalam hadis ni tak nyatakan lah 10 hari pertama ke, 10 hari kedua ke, 10 hari ketiga ke. Tak cerita sini. Tak cerita sini. Hak biasanya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi dalam hadis ni tak cerita 10 hari je. Siang dan malam. Bukan 10 malam Ramadan. Siang dan malam. I'tikaf di bulan Ramadan, nescaya adalah ia barang siapa seperti mengerjakan 2 haji dan 2 umrah. 2 haji 2 umrah ni banyak mana pahala. Tapi di sini seperti ni musyabbah dengan musyabbah bih tak lazim serupa habis-habis. Bukan kata serupa betul benar dah. Tak, tidak semestinya. Seperti ni sama betul-betul pahala. Tak semestinya. Serah kepada Allah Ta'ala lah. Sebab haji umrah ni rukun Islam. Ada i'tikaf ni amal sunat. Haji umrah ni amal wajib. Sunat dengan wajib takkan jadi sama. Dan ni seperti ni dia tak sepertinya serupa habis-habis. Lepas tu banyak mana serah kepada Allah Ta'ala lah. Tapi nak ceritanya seperti pada pahala besar. Tapi pahala haji umrah, pahala amal wajib. Pahala i'tikaf ni pahala amal sunat. Amal sunat pun pahala besar. Tapi amal wajib, dah nak banding lah. Gitu je lah. Bukan kata tak payah pergi Mekah dah lah. I'tikaf 10 hari Ramadan je. Bukan 1 haji 1 umrah. Seperti 2 haji 2 umrah 2 tahun pergi. 1 haji 1 umrah berapa puluh ribu habis. 2 kali haji pula berapa lagi habisnya. Ni setakat i'tikaf 10 hari siang malam bulan Ramadan. Seperti dah cukup dah. Dah. Seperti ni tak semestinya serupa habis-habis. Ini bicara bab kelebihan beriktikaf di dalam masjid. Beriktikaf di dalam masjid. Cuma biasanya, ini saya sudah sebut sebelum ni, di tempat kita ni terkadang tak nyata mana kawasan masjid, mana kawasan yang bukan masjid. Tak nyata. Dia wajib kena nyatakan. Wajib kepada pihak berkuasa agama kena nyatakan masjid tu hak mana. Termasuk beranda, harim beranda, masjid. Okey, masjid kan? Tak boleh. Kalau beranda tu masjid, okey lah, masjid. Kalau beranda bukan masjid, kena nyatakan. Sebab hari Jumaat, pastilah pintu dia akan ditutup. Supaya akaun tidak keluar. Kalau masjid kecil-kecil, orang dalam tu penuh dah, dia akan sembahyang di beranda.
Pintu tak buka. Kalau beranda tu hukum masjid, tak payah bukalah pintu. Kalau beranda tu tak bukan masjid, maka wajib kena buka pintu. Kalau tidak, di luar pintu tu tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang Jumaat. Ada ni. Jadi kena pasti molek. Dia banyak berlaku isu saya pernah sebut belum ni pada masa PKP. Pada masa PKP dia ada penjarakan. Bila ada penjarakan ni habis di masjid tu diguna pakai belaka. Di kawasan tu tempat bubuh tempat bubuh pinggan mangkuk. Macam dapur lah kita kata. Tapi di kawasan tu juga dia punya mozaik dia ada garisan soft. Di kawasan tu mozaik ada garisan soft. Tapi pihak masjid jadikan di situ kawasan makan. Kawasan makan. Mana kelengkapan makan ada situ belaka. Tempat makan. Tapi dia punya mozaik dia masih ada garisan soft. Jadi sebenarnya di situ masjid ke tidak? Sebab dia banyak petok. Dia banyak petok. Banyak ruang. Masjid macam-macam itulah. Masjid ke tidak? Kena nyatakan. Tak, kena nyatakan. Masjid. Ada masjid yang dibuat 2 tingkat. Tingkat atas separuh. Mana di ruang utama solat 1 tingkat. Di belakang dibuat 2 tingkat. Bawah boleh semayang, atas dibuat pejabat. Sekarang ni atas tu masjid ke tidak? Kalau tengok pada zahir bukan masjid, dibuat pejabat. Dibuat pejabat atas tu. Tapi antara ruang pejabat dengan ruang solat utama dia ada bubuh cermin. Maknanya boleh nampak di ruang utama solat. Tapi atas tu masjid ke tidak? Tengok pada zahir bukan masjid, wallahu alam lah. Pada masa PKP ada orang sembahyang Jumaat atas tu. Sebab penjarakan ruang utama solat tak muat di sembahyang atas tu. Saya pernah pergi satu masjid di Terengganu kita lah. Saya biasa tak percaya benda tu sebab benda tu banyak khilaf di kalangan ulama. Bila ditanya saja kami sembahyang Jumaat di atas tu, ditunjuk di kawasan pejabat. Ada cermin, kami nampak imam di hadapan, makmum dalam ruang tamu solat ni kami nampak satu hal. Itu bab lain. Dia tanya, saya tanyalah atas tu masjid ke tidak? Atas tu pejabat, dia kata, bukan masjid. Bukan. Duduk di pejabat tu bukan masjid, ikut imam dalam masjid. Di hadapan tidak ada tangga antara pejabat ke imam. Di hadapan, bukan di belakang. Di hadapan tidak ada tangga, tak sah belaka dalam tu. Dia kata kami nampak sebab ada cermin antara makmum kepada ruang utama masjid ni. Nampak bak lain. Boleh pergi itu bak lain. Boleh murur, boleh pergi kepada imam. Itu bak lain. Itu syarat Maknanya kalau atas tu bukan masjid, dia kena buat tangga antara pejabat tu kepada imam di hadapan kiblat, bukan tangga di belakang. Dia tangga di belakang ada, kita tak mungkin tangga di belakang. Ada ni. Dia tanya, kalau tak tanya saya nak kata apa? Sebab Maliki Hanafi okey je. Ni mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i kena cermat lah. Tambahan pula kalau mazhab Hanafi pula, dia masjid belaka mazhab Hanafi ni. Tiap-tiap bangunan yang diwakafkan, yang dibina untuk solat, hukumnya masjid. Walaupun namanya surau, musalla, madrasah sekalipun, hukumnya masjid. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak. Selagi bangunan tu tidak diniatkan sebagai masjid, walaupun diwakafkan, dibina untuk solat, surau memang dibina untuk solat, tapi tidak diniatkan sebagai masjid, tetap tidak dihukumkan masjid. Ini mazhab Syafi'i. Masjid hukum lain, surau hukum lain. Kita bicara iktikaf sekarang. Terdahulu bicara sembahyang sunat tahiyatul masjid. Iktikaf sembahyang sunat tahiyatul masjid hanya di dalam masjid. Surau tak boleh. Ini mazhab Syafi'i. Orang kita ada juga dia bawa mazhab Hanafi. Dia kata masjid surau panggilan orang Melayu je, dia kata. Masjid belaka, itu mazhab Hanafi. Jelaskan molek. Jadi kalau surau tu hukum masjid, maka orang hik nipah haram duduk di surau tu.
Saya sebut sebelum ni kan, surau imam lain, surau imam losong siakak memang dibina atas nama masjid. Surau imam tu, saya buat kelas hari Selasa pukul 9 tu, tu memang masjid. Jadi timbul masa tu, masjid macam mana ni buat kelas hari Selasa ni, orang luar, orang perempuan ramai tak tahu masjid. Kemungkinan ada yang haid nipah. Saya buat senyap je, kenapa kamu nak jadikan masjid? Kata, kamu jangan jadi masjid sekalian. Biarlah serambi-serambi kawasan perempuan, jangan jadikan masjid. Biar ruang utama solat perempuan, sudahlah masjid dengan ruang utama solat lelaki. Tapi serambi sebelah perempuan, kamu patut jangan jadikan masjid. Perempuan haid boleh duduk tumpang duduk situ nak dengar, nak belajar. Dia tak ada, dia buat masjid belaka. Lepas tu, dia buat kutip derma, buat satu sebelah kiri surau imam tu dia ada buat tambahan. Tambahan tu bukan masjid. Tambahan tu masjid. Lepas tu bahawa saya pun kata ginilah. Oleh kerana surau imam ni masjid, tulislah nawaitul i'tikafa fi hazal masjidi tu. Dia pun tulislah belah kanan belah kiri khak tu. Mana orang tahulah itu masjid. Tapi sebelum tu saya pun senyap, saya tak kata apa. Dia macam di Kelantan ni, saya pernah sebut lagi Kelantan tapi bukan semua. Dia terkadang di ruang belakang, luar daripada ruang utama solat, di ruang belakang, panjang. Sampai ke tempat ambil wuduk, panjang luar belakang. Ditulis di dinding tu, di dinding nak masuk ruang utama tu tulis. Di sini bukan masjid. Luar ni bukan masjid. Luar ni bukan masjid. Ada ni. Bila bukan masjid, orang haid nipah di depan duduk situ. Kanak-kanak yang belum memayis, kita boleh letak situ. Jadi mak ayah mari nak belajar pun boleh duduk situ. Ada ni senang boleh duduk kawasan tu. Ditulis di sini bukan masjid. Dia kena jelaskan masjid ataupun bukan masjid. Kalau belakang tu bukan masjid saja, hari Jumaat dia penuh. Dia wajib kena buka pintu untuk ruang belakang yang bukan masjid. Tapi kalau belakang tu masjid belaka, sampai di serambi pun masjid, maka tak wajib buka pintu. Tu kata nak kena jelas masjid ke bukan masjid. Satu lagi nak kena ingat sangat-sangat, kalau bukan masjid, imam naik atas mimbar saja, tidak ada sebarang sembahyang bagi mereka yang berada di bukan kawasan masjid. Tidak ada sembahyang. Khatib naik mimbar, ada orang sembahyang sunat, itu sembahyang qabliyah Jumaat, tupang atas nama tahiyatul masjid, sebab dia belum duduk. Adapun kalau tempat tu bukan masjid, ada tahiyatul masjid? Tak ada. Khatib naik mimbar, haram sebarang sembahyang setidak sah. Tak boleh sembahyang dah. Saya sembahyang qabliyah Jumaat, kamu boleh sembahyang atas satu nama saja, tahiyatul masjid. Sekarang ni tahiyatul masjid ada ke tak? Tak ada lah, sebab di situ bukan ruang masjid, maka haram setidak sah. Mereka kalau pakai mazhab Hanafi lah, semua hukum masjid belaka tak apalah. Ini kalau cerita mazhab Syafi'i. Sebab tu kalau mazhab Syafi'i, surau Jumaat di tempat kita tak ada lah surau Jumaat ni. Di Selangor, di Pahang pun ada surau Jumaat. Walaupun buat Jumaat, surau tetap surau, bukan masjid. Tidak ada niat iktikaf dan tidak ada sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalau bukan masjid, khatib naik mimbar sahaja, tidak ada sebarang sembahyang. Jadi baru siapa? Qabliyah Jumaat tak sembahyang lagi, dia tak boleh sembahyang. Sebab selama-lama ni baru siapa khatib atas mimbar, dia sembahyang sunat qabliyah Jumaat tu atas nama tahiyatul masjid boleh sembahyang. Walaupun tak niat tahiyatul masjid sekalipun. Tapi apabila surau Jumaat ini bukan masjid, tak boleh sembahyang lah. Melainkan pakai mazhab Hanafi, masjid belaka walaupun atas nama surau. Tapi kita bermazhab Syafi'i kena jelas nyata lah, mana masjid, mana yang bukan masjid. Sebab apa? Berkait dengan niat iktikaf, berkait dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid, berkait dengan sembahyang sunat ketika imam atas mimbar, berkait dengan perempuan haid nipah. Kalau masjid, perempuan haid nipah, kita maklumlah, tak boleh nak duduk situ. Kalau bukan masjid, surau, perempuan haid nipah boleh tupang duduk, boleh tupang belajar. Tu kewajipan tu memang kewajipan kepada pihak berkuasa untuk memastikan di manakah masjid yang sebenar.
Saya pergi satu masjid baru ni, dia sembahyang Jumaat, dia ruang tepi tu luah. Dia kata masjid, tak apalah, kalau tak buka tingkap pun tak apalah, sebab masjid. Tetapi bukan di situ saja orang sembahyang Jumaat. Di bawah ni dekat Mek Semayang ni, dia mozaik tu bukan mozaik ada garisan soft lah. Tapi mozaik tu comel lah. Dia tak nak lipat tempat tu sebab hari Jumaat nak sembahyang Jumaat situ. Tapi bukan masjid dah lah, sebab dia bawah dah. Turun dia tepi tu luah, turun tangga, belah belakang tu ada pula kawasan bersih. Dia Jumaat juga situ. Tak ada masalah wajib Jumaat. Tapi pintu tepi wajib kena buka. Tak boleh tak buka. Dia tak buka sebab dia ekong. Kena buka lah sebab ada orang semayang bukan masjid bawah tu. Kalau di tepi tu saja hari Jumaat, tak apa, sebab itu masjid lagi. Ni. Ada ni. Ni pun cerita mazhab Syafi'i lah. Lepas tu dia pun tanyalah, dah macam lepas-lepas dah. Wah, senyap sudah lah. Lepas tu kata ni kata tak sah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki sah je. Nak eloknya bukalah pintu tu. Hak lepas-lepas dah senyap sudah lah. Jangan buat pengumuman pula. Siapa-siapa yang pernah sembahyang Jumaat di tempat ambil sembahyang tepi yang bukan masjid tu, kena qada Jumaat, kena sembahyang Zuhur. Tak payahlah, senyap sudahlah. Tapi seeloknya selepas daripada ni kata, bukalah pintu tu. Sebab di bawah tu bukan masjid. Di serambi tepi saja dihukumkan masjid. Dia kena jelas. Masjid mana, bukan masjidnya mana. Sebab hukum dia sangat-sangat berbeza dalam mazhab Syafi'i antara masjid dengan bukan masjid. Dan baca olehmu doa yang dibaca akan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada 2 rakaat sunat subuh. Demikianlah doanya, panjang doa tu. Sesalah bab niat iktikaf ketika masuk masjid. Dan sebelum tu bicara berkaitan dengan semayang sunat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.